bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu, dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rusniyati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. InsyaAllah malam ini Al-Fadhil Ustaz akan membuka lembaran buku baru hasil penulisan Ustaz sendiri. InsyaAllah yang bertajuk Dosa-dosa Besar yang Tidak Ditakuti. Astaghfirullahaladzim. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan perjalanan kuliah malam ini dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian kita. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Bonda Rusniyati selaku Pengerusi Gemenur Iman, seluruh ahli jawatan kuasa dan seluruh para pecinta ilmu yang Allah jemput mudah-mudahan dalam taman-taman syurga yang nantinya mudah-mudahan merasai benar-benar taman-taman syurga di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah pertemukan kita lagi. Saya ingat bila selesai daripada kitab hadis-hadis sahih yang lalu, kita tak jumpa lagi. Tapi segala-galanya aturan daripada Allah. Terima kasih diberi kesempatan sekali lagi, dan insya-Allah saya menggunakan buku ni, dosa-dosa besar yang tidak ditakuti, yang saya susun daripada kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair maksudnya kitab himpunan dosa-dosa besar. Kenapa saya meletakkan tajuk dosa-dosa besar yang tidak ditakuti? Mudah-mudahan kita tersentuh, mudah-mudahan ada rasa subhanallah dalam hati kita sensitif, dalam diri kita sensitif dengan dosa. Bukan hanya dosa besar, tapi sekecil-kecil dosa sampailah bawa kepada sebesar-besar dosa. Orang yang beriman, dia akan anggap dosa ini sesuatu yang macam gunung ganang ni, menghampak dada dia. Bukan bukit tapi gunung. Gunung ganang besar hampak dada dia, sesak nafas. Tapi orang munafik beranggapan dosa ni macam lalat hinggap dekat hidung, dia halau macam tu je, tak terkesan apa pun. Jadi mudah-mudahan apa yang saya cuba usahakan, dan insya-Allah ilmu ini kita teruskan berpanjangan jariahnya insya-Allah. Dan saya mengalu-alukan kedatangan kehadiran rombongan Gemenur Iman insya-Allah hari Jumaat ni, dan insya-Allah buku ni saya akan sampaikan, dan mudah-mudahan yang hadir begitu juga yang tidak hadir ada rahmat daripada anda yang usaha untuk hadir ke pondok motivasi Hamlatul Quran yang saya bangunkan. Ini saham kita bersama, bukan saya punya, tapi kita sama-sama mengusahakan selagi mana terbangun, selagi mana subhanallah ada anak-anak yang belajar, yang besarkan Allah, belajar Al-Quran, di situ ada saham kita bersama insya-Allah. Baik, pada malam ini mukadimah dosa-dosa besar yang disebut dalam Al-Quran. Dosa-dosa besar yang disebut dalam Al-Quran. Kadang kan kita tak sedar yang kita buat itu dosa. Kadang kita tak sedar yang kita buat itu sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dan insya-Allah minggu depan 9, 10, 11 saya akan adakan daurah. Daurah ni bukan hanya bedah buku tapi tadabbur kitab ini. Usaha yang saya cuba laksanakan, yang berhajat masih lagi ada lebih kurang 10 ke kosong. RM410 kita akan buat di Kelompang, ada air terjun, ada terapi, subhanallah. Mudah-mudahan ada 10 daurah kecil-kecil secara tak langsung sebagai pengenalan, tak sempat habis dapat suku atau setengah. Ini usaha kita lah insya-Allah.
yang berhajat boleh pada poster yang saya sharekan pada AJK boleh berhubung terus. Tempat terhad kita hanya ambil lebih kurang 40 orang bersama dengan anak-anak pondok juga akan bersama kita tadabbur kitab ni berdasarkan Al-Quran daripada surah An-Nisa. Boleh ambil catatan ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia yakni syurga. Kita tahu tu dosa, kita tinggalkan, kita jauhkan daripada kita buat, yang subhanallah Allah masukkan kita di tempat yang mulia iaitu syurga. Allahu Akbar. Jadi bila mana kita sedar kita hidup, yang kata Imam Al-Ghazali ada dua sebab. Ada dua sebab kenapa kita dihidupkan. Yang pertama, untuk kita sedar dosa kita banyak. Dosa kita sangat banyak. Allahu Akbar. Yang saya ni banyak dosa. Jadi seluruh yang dirahmati Allah buka mata, yang kita rasa hati kita, fikiran kita, Allahu Akbar. Dan sebab yang kedua kata Imam Al-Ghazali, peluang untuk kita bertaubat, peluang untuk kita gugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang Allah beri sedih, yang Allah beri sakit, yang Allah beri rasa penat, sampailah tercucuk duri, berdarah luka. Di sebalik gambaran tu dia rata, dia pasrah, Allahu Akbar, Allah gugurkan dosa dia. Darah yang keluar tu, titisan tu bersama dengan dosa-dosa yang Allah gugurkan. Langkah-langkah kaki kita ke tempat kebaikan. Itu sebab masa kita terhad, masa kita terhad, dosa kita banyak, kebaikan kita sangat kurang. Itu sebab bila mana duduk majlis ilmu, kadang kan Allah nak sampaikan kebaikan, bukan hanya kebaikan disampaikan, Allah nak angkat darjat kita, dan di sebalik itu juga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Baik, dosa dalam Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran, disebut menggunakan pelbagai istilah. Istilah tentang dosa ni. Antara dia apa? Ada tiga. Yang pertama, al-ismu. Dosa disebut sebagai al-ismu, al-zambu, as-sayyi'atu. Dan semua perkataan ini membawa maksud dosa. Perkataan al-ism, al-ismu dalam Quran disebut sebanyak 44 kali. Di dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk dan disebut berkaitan dengan perbuatan maksiat. Al-ismu ni dosa daripada perbuatan maksiat yang mendatangkan kesan negatif dalam kehidupan seseorang dan masyarakat. Ingat, dosa ni kesan dia menyesatkan dada. Dosa ni kesannya subhanallah memenuhkan dada dengan kegelapan, rasa resah dan sebagainya. Dan kesan yang paling besar, kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesan di akhirat dapat azab, siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang berada pada malam ini, kita doa, kita ambil peluang dalam kehidupan ini, bukan tambah dosa, tapi kita kurangkan dan delete langsung dosa dalam diri kita. Kita berazam, kita kembali pada Allah, balik kepada Allah, Allah cabut nyawa kita mati, dimasukkan dalam kubur bersih tanpa dosa. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah. Dan perkataan az-zambu, tadi sayyi'atu, perkataan az-zambu disebut sebanyak 48 kali dalam berbagai bentuk. 48 kali dalam berbagai bentuk. Di dalam Al-Quran, perkataan zambu dikaitkan dengan perbuatan dosa kepada Allah dan terhadap manusia. Tadi maksiat. Tadi maksiat pada diri sendiri. Ini pada orang lain dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam perkataan al-zambu. Al-zambu, al-ism, maksiat, al-zambu pada Allah dan pada manusia yang lain. Manakala sebanyak 167 kali perkataan as-sayyi'atu disebut dalam Al-Quran, terdapat banyak nas Al-Quran mengenai perbuatan as-sayyi'atu. Berikut adalah contoh-contoh perbuatan dalam kategori as-sayyi'atu. Apa dia? Perbuatan tidak bermoral. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-22.
dosa berkaitan dengan perbuatan yang tidak bermoral. Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayahmu. Bermakna kahwin dengan mak tiri ke, subhanallah, mak sendiri ke, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Kita baru permulaan ni. Banyak kadang perbuatan itu kita tak tahu benda tu dosa. Allahu Akbar, membazir. Satu perbuatan dosa besar, bukan kecil punya dosa. Menunjuk-nunjuk perbuatan beragama, kita sembahyang menunjuk-nunjuk, buat kebaikan menunjuk-nunjuk, itu juga subhanallah dosa-dosa besar. InsyaAllah banyak lagi. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita viralkan bicara kita malam ini, biar kita semua berusaha untuk tinggalkan dosa. Dunia ni hanya sementara. Kita lahir dulu dalam keadaan roh kita sebelum Allah pindahkan ke rahim ibu, kita lahir ke dunia. Kita ni semua daripada syurga. Dan selayaknya kita kembali ke syurga, bukan kita bawa dosa yang bawa kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima dengan baik-baik. Dosa yang kelima, berkawan dengan syaitan. Berkawan dengan syaitan. Allahu Akbar. Apa maksud berkawan dengan syaitan? Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 38. Tadi An-Nisa ayat yang ke-22. Ni An-Nisa ayat yang ke-38. Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan sesiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruk. Hari ini ada yang berdamping dengan syaitan. Dia subhanallah, dia mempergunakan jin untuk perbuatan yang tak elok, syirik, bergantung pada dia. Subhanallah, minta tolong pada dia. Ini berkawan dengan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, dosa-dosa besar yang tersurat di dalam Al-Quran mencakupi seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan secara sengaja dan sedar oleh orang yang membuat dosa. Yang namanya dosa adalah secara sengaja dan sedar yang dibuat tu. Al-Quran juga menjelaskan pelbagai isyarat yang menunjukkan perbuatan yang layak disebut sebagai dosa besar. Terdapat banyak dosa-dosa besar dalam syariat Islam. Jika dikaji berbagai-bagai jenis perbuatan buruk yang dilakukan secara sedar dan secara sengaja dan pelakunya berserta penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kupasan buku ini bukan hanya melalui Al-Quran tapi melalui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang disampaikan. Namun Al-Quran menjelaskan juga beberapa ciri umum dosa-dosa yang disebut Al-Kabair. Kabir itu besar. Kabir besar. Al-Kabair, dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Dosa yang hukumannya berupa had. Dosa yang hukumannya berupa had. Dekat Jeddah, kalau pernah sampai, ada satu masjid yang menjalankan hukum hudud, hukum berdasarkan Al-Quran yang disebut Masjid Qisas. Saya pernah tengok, kena pancung, golek kepala dia, potong tangan, subhanallah. Itu yang berdasarkan Al-Quran. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan kena potong tangan dia. Ini hukum Al-Quran. Subhanallah. Baik. Had ialah hukuman yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Hak Allah. Disebabkan oleh itu, dosa besar akan membinasakan orang yang melakukan dosa. Dosa tu akan membinasakan orang yang buat dosa. Sebagai contoh, had atau ketetapan Allah tentang hukum perbuatan zina. Perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Cuba ambil catatan. Kita balik pada Quran, kita rujuk balik. Itu nak, subhanallah, nak beri ketenangan pada jiwa kita. Bila kita rujuk Quran, mata kita tengok pun ada pahala. Kita baca pun ada pahala. Dan kesannya dalam hati ada ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dan ingat Allah sajalah hati kita, jiwa kita akan tenang. Zaman fitnah hari ni, Quran jangan tinggal. Hadis Nabi, peringatan daripada Nabi jangan tinggal. Dan majlis ilmu macam ni walaupun secara online jangan kita tinggal. Kita cari, hidupkan. Sebab apa? Dunia bawa kita kepada kelalaian. Dunia bawa kita kepada subhanallah suasana yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Berdasarkan firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhada 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali. Ini hukum Quran. 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan dalam jalankan hukuman tu. Jangan kita kesian. Sebab apa ni hukum Allah terhadap kedua-duanya dalam menjalankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan daripada orang yang beriman. Dekat Jeddah, dia akan umumkan waktu hari Jumaat. Dan lepas Jumaat dia akan jalankan hukuman tu. Allahu Akbar. Ini disaksikan. Dan berlaku juga di Aceh. Dijalankan hukum hudud. Sebat dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi ini hukum yang disebut sebagai had, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah yang lain dalam surah An-Nisa ayat 15, ayat 16. Surah An-Nisa ayat 15, ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi. 4 orang saksi ni nak buktikan dia betul-betul bersalah. Antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi penyaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajal dikurung, atau sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji antara kamu, maka berilah hukuman kepada kedua-duanya. Kemudian jika kedua-duanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Allah ni tak zalim. Bila dikenakan satu-satu hukuman, Allah beri tempoh. Allah beri gambaran tu. Dalam Quran ni kena rujuk Al-Quran, bukan ikut kepala otak sendiri untuk jalankan hukuman. Apa yang berlaku dekat dunia ni, itu cara. Contoh hukuman bunuh. Hukuman bunuh digantung sampai mati. Digantung sampai mati. Subhanallah, itu hukum sivil lah. Lebih pada hukum sivil, hukuman dunia. Jadi apapun seluruh yang dirahmati Allah, apapun ada majlis fatwa yang menetapkan, bila dia benar-benar dalam keadaan bertaubat, dia akan gugur dosa dia. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita ambil peduli apa yang diingatkan dalam Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruhnya kita sambung lagi, pelakunya akan dilaknat oleh Allah. Dosa itu akan menyebabkan yang melakukan dilaknat oleh Allah. Itu sebab kadang rezeki kita kenapa payah, hati kita kenapa resah, ada dosa yang meliputi. Ya Allah Akbar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah sebut dalam surah At-Talaq, yang kita sebut ayat 1000 dinar. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan tunjukkan jalan keluar daripada masalah. Syaratnya kena takwa. Syaratnya kena beriman benar-benar kepada Allah. Takwa atau apa dia? Tunduk, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kurnia rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah ampunkan dosa kita juga satu rezeki. Allah dudukkan kita dalam majlis mengingati Allah ni juga rezeki. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, pelakunya yang dilaknat oleh Allah, yang pertama, dosa menyembunyikan kebenaran daripada Allah. Dosa menyembunyikan kebenaran daripada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi
Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Bukan hanya Allah melaknat, tapi semua makhluk yang ada kat muka bumi ni turut melaknat. Apa dia? Ikan boleh jadi, tumbuh-tumbuhan boleh jadi, binatang-binatang boleh jadi. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang dilaknat oleh Allah apa dia? Menghina agama Allah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Ambil catatan, surah Al-Ahzab ayat 57. Surah Al-Ahzab ayat 57. Menghina agama Allah, menghina Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan untuknya seksa yang menghinakan. Allahu Akbar. Menyediakan untuknya seksa yang menghinakan. Orang yang menyakiti Allah, dia tak nak sembahyang, dia menghina Allah dan begitu juga Rasulnya, Allah akan melaknat di dunia. Bayangkan dekat dunia dilaknat, akhirat pun dilaknat dan Allah sediakan untuknya seksa yang menghinakan. Dia hina Allah, Allah hina dia balik. Dia hina Rasulullah, dia akan dihina balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nombor dua. Dan yang ketiga. Yang ketiga yang dilaknat oleh Allah daripada apa dosa apa dia? Sikap hipokrit, munafik. Berpura-pura. Itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 68. Surah At-Taubah ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anuhumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang munafik. Dia pura-pura beriman. Lelaki dan perempuan dan orang kafir dengan neraka jahanam. Allah mengancam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Munafik ni siapa? Dalam keadaan dia sembahyang dalam keadaan malas, kusala, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri dia adalah apa dia? Bila beribadah nak tunjuk pada manusia. Dan dia ingat Allah hanya sedikit. Allahu Akbar. Dan pura-pura beriman. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita cerita beriman itulah orang yang akan masuk dalam syurga. Orang yang munafik, subhanallah, Allah campak terus dalam neraka. Orang fasik yang faham tentang dosa tapi buat juga dosa, dia dicelup dalam neraka dulu, baru dimasukkan dalam syurga. Dan orang kafir tak ada nilai lagi. Tak ada nilai, subhanallah, kebaikan dia dan dia tak pernah beriman pada Allah, langsung tak ada tempat di syurga Allah dan Allah campak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, kita renung daripada ingatan-ingatan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allahu Akbar. Baik, selesai tajuk pelakunya akan dilaknat oleh Allah. Dalam buku ni saya susun tajuk kecil-kecil. Dosa, highlightkan dosa-dosa tu subhanallah yang digambarkan sebagai dosa-dosa besar. Perbuatan apa? Baik, kita masuk terus. Dosa yang menyebabkan pelakunya dikeji dengan sebutan celaka oleh manusia. Oleh manusia, al-wail. Wail, celaka. Yang pertama, dosa yang menyebabkan pelakunya dikeji, misalnya menyembah sesuatu selain daripada Allah. Menyembah sesuatu selain daripada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahaminya? Ingat, hari ini kita kena subhanallah renung balik akidah kita, ketetapan hati kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
la ilaha illallah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sentiasa kita perbarui iman kita dalam syahadah, dalam solat. Allahu akbar. Baik, itu nombor satu. Yang menyembah selain daripada Allah. Yang kedua, kufur. Kufur. Dalam surah Ibrahim ayat yang kedua, wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Celakalah bagi orang kafir kerana siksaan yang sangat pedih. Ingat perkataan kafir dalam Quran tau. Hari ini muncul. Kata jangan sebut kafir. Kena sebut non-Muslim. Allahu Akbar. Kita ni bila memandai-mandai, zaman hari mandai-mandai habis. Saya sebut ni umum. Mungkin kita perasan dekat mana. Jangan sebut kafir. Kita tak jaga hati orang yang bukan Muslim. Kena sebut non-Muslim. Itu tak betul. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam Quran tak sebut. Takkan qul ya ayyuhal non-Muslim. Kan tak betul. Allahu Akbar. Minta maaf. Ni dalam Quran sebut ni. Dalam Quran sebut. Zaman hari ni muncul macam-macam. Allahu Akbar. Kita duk cakap Zionis yang ada dekat Palestin. Tapi tak sedar dekat Malaysia ni pun ada. Bukan saya nak sebut benda politik, tapi hari ni kita hati-hati. Orang yang menyebut-nyebut dalam agama ni, memandai-mandai dalam agama, dia tak faham. Ni cerita ni yang kita tengok. Mukadimah dalam kitab dosa besar ni. Dan yang ketiga, mendustakan risalah Allah. Mendustakan risalah Allah. Al-Quran itu didustakan. Al-Quran itu ditafsirkan dengan tanpa ilmu, pandai-pandai dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik. Yang ketiga pun dia mendustakan risalah Allah yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga oleh manusia daripada surah Taha ayat 61. Wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia membinasakan kamu dengan siksaan, dan sesungguhnya telah rugi orang yang mengada-ngadakan dusta. Dia ambil ingatan Allah yang bersesuaian dengan diri dan kehidupan dia. Dia tolak apa yang seolah-olah merosakkan yang kena pada dirinya. Ingat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang tak berhukum, yang tak ikut apa yang ditetapkan oleh Allah, mereka tu kafir. Allahu Akbar. Akidah dia rosak. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, mengurangkan ayat-ayat Allah dan menjual ayat-ayat Allah. Apa maksud menjual ayat-ayat Allah? Daripada surah Al-Baqarah ayat 79. Digunakan untuk kepentingan dunia semata-mata. Sebagai contoh hari ini. Allahu Akbar. Syarikat apa? Cina dan Muslim. Kafir kan? Dia buat frame. Seolah-olah memainkan, kita biar cetak Quran. Ada yang cetak Quran dia non Muslim. Bukan Muslim. Lepas tu hari ni jual emas. Lepas tu ada pula tulisan la ilaha illallah. Dia mempermain-mainkan ni. Hati-hati. Apa dia mengurangkan ayat-ayat Allah? Daripada surah Al-Baqarah ayat 79. Fawaidun lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang menulis kitab, Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini daripada Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Dia menulis, siapa ambil peduli pun pengajaran daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Ini daripada Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat daripada apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat daripada apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Hari ini banyak istilah dia menunggang agama. Konon-konon untuk tujuan agama, tapi kepentingan dunianya sahaja. Bukan langsung untuk agama. Hati-hati. Macam di belakang saya ni gambar Masjidil Aqsa. Ni Masjidil Aqsa ni. Ni kubah hitam ni. Ni Masjidil Aqsa. Dibina oleh tiga generasi. Yang pertama apa dia? Daripada malaikat Allah. Yang kedua daripada golongan jin. Dan yang ketiga barulah manusia.
daripada jin, daripada Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga, subhanallah, zaman Sayyidina Umar. Tanah ni tanah wakaf, ditebus oleh Sayyidina Umar. Bermula daripada kalau kita renung, yang perlu kita hari ni, kita bantu saudara kita yang berada di Palestin. Subhanallah, doa ni jangan putus. Kunut nazilah tu kita perbanyakkan. Allahu Akbar. Di situ dah ada pahala dah. Kita rasa sedih bersama dengan mereka pun ada pahala. Subhanallah, ya Allah, kasihan. Kita doa banyak-banyak. Dan yang kuning ni, subhanallah, yang kuning ni disebut sebagai subhanallah, Dome of the Rock. Maksud dia batu nak ikut naik. Di situ ada. Dan hari ni kenapa jadi rebutan? Tempat ni tempat barakah. Tempat Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula kiamat nanti mahsyar, inilah sebahagian daripada mahsyar di Palestin nanti. Allahu Akbar. Jadi apapun kita melihat hari ini terus kezaliman, peperangan dan sebagainya, tapi inilah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang berada di sini, kita ambil pengajaran daripada mereka. Tengok anak-anak kecil, ditulis nama dekat kaki mereka, untuk mudah dikenali identiti kalau jadi pembunuhan, terbakar, roboh dan sebagainya. Seolah-olah mereka tahu bagaimana di hujung-hujung nyawa mereka sebut Allah, Allah, Allah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, itu gambaran yang saya boleh gambarkan daripada yang kita lihat di belakang ini. Bukan sekadar saya nak latar belakang ni, tapi saya nak berkongsi sesuatu atas pengalaman saya dah sampai. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, itu yang keempat, mengurangkan ayat-ayat Allah dan menjual ayat-ayat Allah. Akibat daripada perbuatan mereka tu kecelakaan besar bagi mereka. Dan yang kelima, yang dicelakakan oleh Allah, daripada perbuatan curang. Kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Dalam surah Al-Mutaffifin, ayat yang pertama, wailul lil mutaffifin. Yang curang, yang tak telus dalam sukatan, timbangan dia. Hari ini kita melihat gambaran orang yang tak jujur. Bisnes yang kita nak berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bantu orang dan sebagainya. Bukan kita dalam keadaan subhanallah berbisnes, kita nak untung dunia, tapi di akhirat kita dalam keadaan rugi. Allahu Akbar. Selesai tajuk daripada dosa yang menyebabkan pelakunya dikeji dengan sebutan celaka oleh Allah, begitu juga oleh manusia, al-wail. Dan yang seterusnya perbuatan dosa yang disebut perbuatan keji, al-fahishat. Al-fahishat, perbuatan keji daripada dilakukan oleh manusia yang pertama. Apa dia perbuatan keji? Minum arak dan bermain judi. Minum arak dan bermain judi. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rinsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Mendapat keberuntungan. Allahu Akbar. Subhanallah. Arak, judi, perkara yang Allah larangkan ini beri kemudaratan. Beri kemudaratan. Minum arak boleh jadi mabuk, jadi tak waras. Bila berjudi ni, subhanallah, jadikan orang tu dia tekan nasib. Dalam Quran ni sebut dari anak panah. Tekan nasib, jadi malas dia nak bekerja dan sebagainya. Saya dulu pernah jadi imam di Kuala Selangor. Terlibat sama kan tentang orang berjudi ni. Dia memuja kubur-kubur lama yang ada kat Bukit Melawati dekat Kuala Selangor. Letaknya limau, letaklah macam-macam, subhanallah. Dia beli beberapa nombor, dia letak susun. Bila dia terbalik tu, orang tu kena, dia kata. Allahu Akbar. Baik, itu gambaran yang pertama. Yang kedua, pelacuran. Pelacuran. Dalam ayat ke-32 surah Al-Isra. Ayat 32 surah Al-Isra. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allahu Akbar. Bersama dalam keadaan di luar pernikahan. Islam itu datang bila ada pernikahan, subhanallah. Di situ menggambarkan
nasab dia, keturunan yang betul. Bila dalam keadaan dengan zina tak ikut cara yang benar oleh syariat, itulah yang lahir anak luar nikah dan sebagainya, merosakkan keturunan yang baik. Dan yang ketiga, homoseksual, lesbian dan seks luar tabi'i. Ini perkara perbuatan keji yang disebut sebagai al-fahishat. Apa dia? Dalam firman Allah surah Al-Ankabut. Saya sebut ni mudah-mudahan seluruh yang bersama ni cuba ambil catatan. Nanti ada buku, kita highlightkan balik. Al-Ankabut ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutan idh qala liqaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut, zaman Nabi Lut ni, berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun daripada umat-umat sebelum kamu. Zaman Nabi ada dan zaman dulu ada dan zaman ni lebih daripada ada. Allahu Akbar. Dia buat balik. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud, subhanallah, melakukan amalan ni. Yang homoseksual, lesbian dan seks, Allah datangkan balak berupa angin yang kencang, berupa petir, sampailah keras matinya, sampai luruh segala daging-daging dia. Allahu Akbar. Zaman hari ni kenapa Allah tangguh? Allah beri peluang, kemuliaan, kehormatan melalui Nabi SAW. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bila Allah beri gambaran ini dan kita terlalu leka dan kita lalai, kita ambil peduli. Allah sayang kita, Allah beri peluang kita lagi. Allah sayang Nabi SAW beri peluang kita melalui Nabi Muhammad SAW. Saya nampak ada yang angkat tangan, ada nak tanya ke? Silakan. Puan Jasimah, ada ke? Apa angkat tangan? Silakan. Tertekan mungkin Ustaz. Diam je. Jangan tertekan dengan Allah berbanyak. Okey, baik, saya terus sambung. Minta maaf gurau-gurau. Baik, dosa yang boleh merosakkan kebaikan. Ni, dosa yang boleh merosakkan kebaikan. Apa maksudnya? Menghapuskan kebaikan, menghilangkan langsung kebaikan yang dilakukan, sia-sia yang dibuat. Yang tak ada nilai. Apa dia yang pertama? Menghina dan merendahkan orang lain. Ni dosa besar tau, bukan kecil punya dosa. Menghina dan merendahkan orang lain. Allah sebut dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ia menjadi bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Allahu Akbar. Macam batu tu, bila datang air hujan, yang ada tanah yang melekat asalnya jadi licin. Yang tak ada apa-apa yang terkesan. Macam itulah perumpamaan orang yang buat baik, dia bersedekah tapi menyakiti orang lain. Contoh hari ni mudahlah. Dia nak bagi sumbangan. Kejap, ambil gambar dulu. Kadang benda tu ambil gambar tu boleh mengaibkan dia. Lepas tu dah kita letak dekat media sosial. Letak kat Facebook ke, letak kat TikTok ke. Konon-konon okey dah sampaikan sumbangan. Allahu Akbar. Kadang orang tu dalam keadaan dia tengah sedih, dia tengah macam-macam. Kita minta izin dulu. Kalau dia kata ya tak ada masalah.
Takut benda tu boleh menyakiti dan mengaibkan dia. Jadi seluruh yang dirahmati Allah tu gambaran tentang menghina dan merendahkan orang lain. Itu nombor satu. Dan yang kedua apa dia? Menyekutukan Allah dan tidak mensyukuri nikmat. Nampak? Tak mensyukuri nikmat pun termasuk dosa-dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65-66. Bukan surah Az-Zamri tau. Hari ni dia tak faham dia sebut surah Az-Zamri. Tak ada. Surah Az-Zumar. Bukan Zamri. Az-Zumar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah ayat 65, ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Jika engkau mempersekutukan Allah, maka akan gugur segala amalmu, menyembah selain daripada Allah. Dan pastilah engkau menjadi orang yang rugi. Kerana itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala olehmu dan jadilah orang yang bersyukur. Kadang dia beribadah bukan kerana Allah, nak tunjuk pada orang, tu namanya syirik. Itu namanya sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sebab nak dapat begini. Baca Quran sebab nak dapat kaya. Contoh, ada amalan-amalan begini. Sekadar amalan, bukan kerana Allah. Habis. Na'udzubillah min zalik. Dan tak bersyukur. Dan Allah bagi ingat, jadilah orang yang bersyukur. Syukur, kita lahir-lahir dalam keadaan Islam. Orang yang bersyukur antara ciri-cirinya orang yang jaga solat. Hari ni kena usaha sembahyang kita bagi khusyuk. Khusyuk dalam solat tu juga, subhanallah. Hari ni kadang dalam sembahyang, pemikiran kita melayang dah mana-mana dah. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bila umur kita bertambah, apa yang kita nak? Kita nak kualiti ibadah kita. Kita nak subhanallah, ada kemanisan iman dalam kita beribadah. Makin kita tunduk, makin kita takut dengan Allah. Kita belajar ni, yang bukan nak tunjuk pandai, tapi nak bagi faham agama, nak bagi kita rasa takut, makin takut dengan Allah. Macam itulah kesan daripada ibadah kita. Yang bukan nak tunjuk pada orang lain, bukan nak tunjuk baik dan sebagainya. Dan yang ketiga, dosa yang boleh merosakkan kebaikan, apa dia? Keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sesiapa yang murtad antara kamu daripada agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, kita renung. Hari ini zaman yang penuh dengan tekanan, orang susah, kadang macam-macam konflik yang berlaku, bunuh diri dan sebagainya. Allahu Akbar, boleh rosak, boleh murtad dan sebagainya. Ini kebaikan hilang langsung. Baik, selesai satu tajuk lagi dan kita sambung lagi sikit insya-Allah, dosa yang tidak akan dilihat oleh Allah. Dosa yang tidak akan dilihat oleh Allah. Maksudnya apa dia? Dosa ni sangat-sangat besar juga. Allahu Akbar. Apa dia? Dosa yang subhanallah Allah tak pandang. Bila buat ni Allah tak pandang dia. Yang pertama, perbuatan fasik. Perbuatan fasik. Sebagaimana dalam surah Al-Hasru ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, mereka itulah orang yang fasik. Dia lupa Allah, Allah lebih lagi lupa, dan Allah buat dia lupa akan diri dia sendiri. Tak sedar dia akan mati, jadi leka, jadi lalai dan sebagainya. Dan Allah sebut itulah orang-orang yang fasik. Dia faham tentang dosa tapi juga buat dosa. Saya sebut tadi, orang yang fasik dicelup dalam neraka, bersih segala dosa, dan akhirnya barulah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama, kita renung apa perbuatan kita hari ini. Adakah subhanallah seolah-olah kita mengundang azab, siksaan, kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, apa dia yang kedua? Perbuatan melampau batas dan memungkiri ayat-ayat Allah.
memungkiri ayat-ayat Allah. Apa maksudnya? Tak peduli ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan surah Taha ayat 124, 127 yang bermaksud, dan sesiapa berpaling daripada perbuat peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jauh daripada ingatan Allah, kehidupannya sempit. Tak ingat Allah, kehidupannya sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. A'ma, dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Berkatalah ia, wahai Tuhanku, mengapakah engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dah nampak baca tapi tak peduli. Allah akan butakan di akhirat. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampau batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Kita rasa hari ini sakit, kita cucuk duri, tapi bersengatan nanti di akhirat. Kita rasa api dekat dunia ni membakar, tapi lebih membakar lagi di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang kita cerita berdasarkan buku ni, mukadimah, subhanallah, menggetarkan hati kita, takut nak melakukan dosa. Dan yang terakhir, yang ketiga apa dia? Yang Allah takkan pandang bila pelakunya buat tidak solat. Tidak solat, tidak bersedekah, suka mengumpat serta melakukan kejahatan. Saya ulang balik, orang yang tak solat, tidak bersedekah, suka mengumpat serta melakukan kejahatan. Allahu Akbar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudassir. Al-Mudassir ayat 43, ayat 44. Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan solat, dan kami tidak pula memberi makanan kepada orang miskin, dan adalah kami mencerakan yang batil bersama dengan orang yang mencarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Baru mengaku yang dah tak guna dah. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, selain daripada 6 ciri asas dosa besar, iaitu dosa yang mengakibatkan hukuman had, dosa yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala, dosa yang pelakunya disebut manusia celaka, dosa yang berupa perbuatan keji, al-fahishat, dosa yang boleh merosakkan kebaikan, serta dosa yang mengakibatkan pelakunya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar ini, mudah-mudahan mukadimah ini, subhanallah, ada motivasi, ada sesuatu pengajaran untuk diri kita. Kan kita tak sedar yang kita buat ni dosa, bukan kecil punya dosa, tapi dosa-dosa besar. Mudah-mudahan usaha kita dengan tadabbur, dengan duduk dalam majlis ilmu, kita berpandukan buku ini, ingatan daripada Allah, ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada subhanallah kekuatan daripada Allah untuk kita berubah, untuk kita memperbaiki diri kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Jadi saya buka, anda ada soalan silakan. Silakan jemaah, kalau ada soalan, Ustaz buka. InsyaAllah dalam 5 minit. Ustaz, sikit saya nak tanya Ustaz. Silakan. Tentang apa ni? Menghina ni kan. Perlakuan yang beramal cubit-cubit. Maknanya ikut selesa sendiri. Contoh, solat tapi tak jaga aurat. Maknanya dia buat apa yang dia rasa dia nak buat. Tapi orang macam ni dia tergolong dalam macam mana Ustaz? Dia menghina agama ke? Dia jahil ke? Ya Allah, menakutkan. Kadang kan, subhanallah, kalau kita faham solat itu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bermakna solat dia belum sempurna lagi. Subhanallah, orang yang solat, orang yang jaga tahajud, orang yang melakukan kebaikan, kesannya kebaikan pada dia balik. Tapi kalau solat itu, subhanallah,
masih lagi bawa dia melakukan dosa, menghina orang dan sebagainya, bermakna solat itu bukan hanya dapat bukan dapat redha Allah, tapi dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita usahalah sampai benar-benar kesan kita rasa takut nak buat dosa, takut nak hina orang, takut nak burukkan orang dan sebagainya. Itu yang boleh saya sebut. Wallahu a'lam. Dan satu lagi Ustaz, ujian pada penuntut ilmu. Selalu dapat masuk majlis ilmu, macam saya lah kan. Tapi rasa macam kalau sentuh tentang amal, nak istiqamah tu rasa ya Allah susahnya. Dan kadang-kadang rasa macam banyak sangat keciciran, tapi ilmu tu tiap hari dengar. Ya Allah, ni pun termasuk dalam golongan yang macam mana Ustaz? Yelah, ada ilmu tak beramal tu, subhanallah, termasuk juga dosa. Itu sebab tidak akan berganjak kaki anak Adam di akhirat nanti selagi tidak ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, umur, masa kita ni berkat atau tidak, ke mana kita habiskan. Dan yang kedua, akan ditanya berkenaan harta, mana dapat, ke mana belanjakan. Dan yang ketiga, ilmu. Ilmu tu kesan pada diri kita sendiri dan kita amalkan, kita sampaikan atau sebaliknya, akan ditanya tu. Dan yang akhir sekali, subhanallah, akan ditanya tentang tubuh badan kita ni. Kita letih, kita penat, untuk apa sebenarnya? Berbaloi atau tidak? Kalau kita tengok bagaimana jihad orang-orang Palestin pertahankan Masjid Al-Aqsa, pertahankan negeri Palestin tu sendiri, bumi para anbiya, bumi para nabi, itu dah jihad pada dia. Jihad kita ni, kita meninggalkan dosa. Jihad kita duduk dalam majlis ilmu dan kita sampaikan dan kita beramal dengan ilmu tu, itu sebenarnya jihad. Yang tubuh badan kita ni, ke mana kita jihadkan, masa tu ke mana kita habiskan. Saya tengok Gubernur Iman daripada subuh, subhanallah, dengan duha, dengan asar lagi, subhanallah. Mudah-mudahan ilmu tu, ilmu yang barakah, platform ini, platform yang Allah berkati. Tahniah Gubernur Iman, Bodo Rosnati dan seluruh yang dirahmati Allah. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan platform ini bukan sekadar platform, tapi platform yang penyebab kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu yang disampaikan dan orang tersentuh dengan ilmu tu, takut nak melakukan dosa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz, insya-Allah. Jemaah ada soalan lagi ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam yang Kak Zina cakap tadi lah. Okey, dosa zina ni nampak Ustaz. Tapi dosa membuka aurat tu orang nampak macam biasa je, bukan dosa besar. Tu masalah masyarakat kita sekarang lah, masya-Allah. Lagi satu Ustaz, contoh macam kita ada banyak kitab. Dan dalam semua kitab yang kita belajar tu, tak semua kita dapat beramal. Adakah dosa lah kita? Sebab kita nak amal banyaknya kitab. Kalau ada 10 kitab, 10 nak amal tu, masya-Allah. Macam mana tu Ustaz? Sebenarnya macam ni, kitab itu apa yang kitab yang dibawa. Kadang kita kena faham dalam kehidupan kita ni, syariat Islam ada ilmu akidah, ada ilmu fiqh, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Dan benda tu bila sebut tentang agama ni, lari kita tak boleh lari daripada ilmu tu. Bila sebut tentang amal tu, benda yang berkaitan, yang keutamaan agama tu, itu yang kita perlu ni. Kadang contoh dosa-dosa besar ni, ini terikat dengan syariat yang kita lakukan. Contoh buku macam tadi sebut tadi, buku banyak tapi ada kita beramal. Maksudnya bukan beramal dengan buku, tapi beramal dengan apa yang diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf saya sebut bukan beramal daripada kitab, tapi beramal apa yang disampaikan, yang dibawa oleh Allah, begitu juga yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, itu yang boleh saya jawab. Baik, faham. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa. Baik, jadi saya rasa sekadar ini. Ada lagi? Saya nak tanya satu soalan, boleh tak Ustaz? Okey, silakan. Yang zina tu, zina yang betul-betul zina ke ataupun zina mata termasuk sekali, zina fikiran, macam-macam tu? Betul. Zina yang kita faham, zina berduaan. Tapi zina ni sebenarnya luas. Yang itu memang lebih laki perempuan yang bukan mahram yang bersetubuh, itu lebih pada zina. Tapi zina daripada sudut umum tu, mata kita memandang aurat sampai rasa gairah, itu juga. Makai-makai bau-bauan yang tak boleh kita pakai, dihidu oleh yang bukan mahram, itu juga zina.
Ya, Allahu Akbar. Hari ini kenapa disebut Nabi bagi ingat akan datang ramai di kalangan wanita berpakaian tapi nampak telanjang. Susuk tubuh, itu juga zina. Ya, Allahu Akbar. Kadang minta maaf saya sebut dalam grup WhatsApp, campur aduk lelaki perempuan, ya, kadang bertegur sapa, kadang bercakap, ya, subhanallah, dilengguk-lenggukkan, ya, menarik perhatian dengan suara tu membayangkan macam itu juga zina. Ya, Allahu Akbar. Hati-hati. Ya, dan memburukkan orang menyebut benda-benda tubuh apa, itu juga zina. Ya, Allah alam, itu yang saya boleh gambarkan. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada tadi soalan di ruangan chat, saya tak sempat baca tadi. Sekejap saya tengok lagi. Tak ada soalan Ustaz. Okey, baik. Itu, Jadi seluruh yang soalan ada Rafiah tu, Rafiah Yaakob. Dah nampak tak? Tapi Yang ayat mana? Kejap. Siapa yang nampak? Admin yang nampak boleh tolong baca. Okey, saya tak apa Bonda baca ya. Silakan. Silakan. Silakan Bunda. Ustaz, adakah berdosa jika isteri tidak ikut perintah suami memutuskan silaturahim? Macam mana amal ibadahnya? macam mana isteri tak ikut suami, Adakah berdosa jika isteri tidak ikut perintah suami memutuskan silaturahim? Macam mana amal ibadahnya? baik. Subhanallah. Kita patuh pada suami, kita ikut pada suami selagi mana tak bercanggah dengan syariat Islam. Tidak bercanggah daripada hukum yang ditetapkan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai contoh, suami itu buat dosa, ya, suami itu memutuskan silaturahim, kita tak ikut, benda tu kita tak berdosa. Ya, benda tu tak berdosa. Benda tu bila putus silaturahim, satu dosa yang besar, ya, yang sangat besar. Ya, jadi itu sebab selagi mana kita patuh, suami itu dalam keadaan yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut beruntung isteri yang dipandu oleh suami sentiasa jaga sembahyang, sentiasa ingatkan tentang kebaikan, dan menjadi juga ujian pada isteri yang ada suami yang jauh daripada Allah, dan itu juga sebenarnya satu mujahadah untuk ditambah dekat dengan Allah, bukan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang boleh saya jawab. Allah a'lam. Jadi saya rasa sekadar ni boleh. Ya Ustaz, insyaAllah. Sampai sini kot untuk mukadimah buku malam ni ya. Ustaz minta sedia stok buku Ustaz. Biar mudah lepas ni nak ikut kuliah insyaAllah. Baik, kita berhenti muka surat 9. Nanti saya share pada ni lah, admin. Ya. Yang boleh share pada yang lain insyaAllah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya minta tolong sikit malam ni. Tadi bil pondok dah sampai, jadi saya minta lebih kurang dalam 2,000 hampir 2,000. Jadi mohon bantu kami untuk siapa yang boleh bayar. Ini bermula daripada sekecil RM10. Ini 121 akaun bank Islam. Boleh tak saya minta bantu saya? Akaun bank Islam 121-860-100-18226. Ya, mudah-mudahan tempat anak belajar, tempat anak mengaji, di situ ada kebaikan, dan di situ mudah-mudahan ada sesuatu jariah yang berterusan. Tak sikit, banyak, tak banyak sikit, apa yang boleh lah. Ya, bil tadi boleh sampai, jadi kita pun banyak komitmen untuk keperluan makan, bantu anak-anak yang subhanallah. Jadi yang berhajat silakan, mudah-mudahan bukan bilik saya, sama kita bersama, dan saya nak share juga pahala, mudah-mudahan ada jariah berterusan. Ya, akaun bank Islam atas nama pondok, ya, atas nama pondok Suk, ya, 121-860-100-18226. Dan saya menanti kehadiran jemaah rombongan daripada Gemandul Iman yang diketuai oleh Bonda Rosniati. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Kita jumpa di sana nanti insya-Allah, Jumaat yang barakah. Mudah-mudahan Allah redai insya-Allah, dan perhimpunan malam ini juga Allah berkati. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma khtim lana ya Allah bisa'adah wa la takhtim alaina Allah bisyaqawah. Ya Allah, berkatilah himpunan kami pada malam ini, walaupun secara maya, walaupun secara online. Ya Allah, berkatilah, rahmatilah seluruh yang hadir ya Allah. Jadikan terkesan dalam hati kami ilmu yang disampaikan, diingatkan oleh Engkau ya Allah, dan oleh kekasih Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan dosa-dosa kami yang sangat banyak ya Allah.
dosa mak bapak kami, ahli keluarga kami, seluruh yang menadah tangan saat ini, dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami. Moga-moga daripada buku ini, ya Allah, dosa-dosa besar yang tidak ditakuti, kami takut melakukan dosa, kami jauh daripada dosa ini, ya Allah. Ya Allah, tetapkan dalam hati kami iman, tetapkan dalam diri kami, di kehidupan kami Islam, ya Allah. Jadikan kami benar-benar baik, bukan pura-pura baik, munafik dan sebagainya, ya Allah. Jadikan kehidupan kami seluruh dengan kebaikan, akhirat kami seluruh dengan kebaikan, dan hindarkan kami daripada azab api neraka, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, dengan matikan kami dalam su'ul khatimah. Jadikan setiap kerja kami, usaha kami atas dunia, langkah-langkah kami, ya Allah, ada kebaikan di sisi Engkau, ya Allah. Dan berilah kami ketabahan, kesabaran setiap ujian yang Kau berikan, ya Allah. Kami makin dekat dengan Kau, bukan kami makin jauh daripada Engkau, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi minta maaf saya batin, maafkan saya, doakan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.